A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum tu saya minta maaf atas kelewatan sikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua hendaknya, insya-Allah. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini, amin amin ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, kesempurnaan ikhlas. Adapun kesempurnaan ikhlas itu pada 3 perkara. Jadi hari ini kita dah masuk dah bab ikhlas. Sebab sebelum ni kita dah, alhamdulillah, kita dah habislah pelajari berserta daripada kita takbiratul ihram sampai tayat akhir sampai salam. Bermula angkat takbir sehingga salam. Itulah dikatakan dengan solat ataupun sembahyang. Kalau orang tanya sembahyang tu apa? Sembahyang daripada istilah ialah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Alhamdulillah kita dah bahas habis dah berkenaan dengan niat, berkenaan dengan rukuk, sujud dan sebagainya. Cuma kita lah ingat tak ingat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu kepada kita. Dengan apa kita pelajari itu mendapat berkat. Jadi nanti ke depan pun kita duk ulang-ulang baliklah. Supaya apa? Supaya kita nak ingat. Tapi lepas habis tu musannif pengarang kitab ni nak cerita apa? Macam mana nak dapat kesempurnaan ikhlas. Kita duk cari yang tu lah. Kita sembahyang ni nak dapat apa? Nak dapat khusyuk, nak dapat ikhlas. Tapi bagaimana nak dapat ikhlas yang sempurna? Ikhlas atau tak ikhlas lah. Jadi ikhlas ni semata-mata buat kerana Allah Ta'ala. Tapi ikhlas tu sempurna ke tidak? Ikhlas pun ada martabat dia. Jadi sekarang ni kita nak dapat martabat ikhlas yang sempurna. Macam mana pula kita nak dapat sempurna? Bertahun-tahun kita sembahyang, adakah sempurna lagi ikhlas kita dan sebagainya? InsyaAllah hari ini kita bahaskan satu persatu. Maka masuk dekat sini ialah kesempurnaan ikhlas. Itu 3 perkara. Yang ni kita kena ambil betul-betul. InsyaAllah kita amalkan lepas ni. Pertama, bahawa engkau tuntut ataupun tuju dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Dan jangan engkau tuntut ataupun tuju ataupun melakukan ataupun tujuan akan redha manusia. Jadi yang tu pertama, nak dapat ikhlas kesempurnaan yang pertama, ada manusia ke tak ada manusia ke, tetap juga kita apa? Keredaan kita nak buat ni kena redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma lepas ni kita nak belajar macam mana kita nak dapat dalam hati kita, nak hadir dalam hati kita. Tapi yang ni permulaan lagi. Tu yang pertama. Adapun yang keduanya, kedua daripada ikhlas ni, kesempurnaan ikhlas. Tak adalah kata kita tak ikhlas, tapi nak bagi sempurna. Ni cerita nak bagi sempurna. Kedua, bahawa engkau lihat. Lihat apa? Yakni berasa dalam hati, kena ada rasa dalam hati. Lihat ni bermaksud kena ada rasa dalam hati akan taufik. Taufik apa dia? Pertolongan
itu daripada Allah. Yang kedua, kita kena rasa dalam hati ni, aku buat-buat benda ni ialah semua daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bahas taufik dan hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa maksud hidayah, apa maksud taufik? Jadi hidayah tu ialah petunjuk. Sebagai contoh, kita tahu bahawasanya kita solat berjemaah itu mendapat 27 gandaan pahala. Tahu dapat. Kita tahu. Tanya siapa pun insya-Allah tahu. Sebab apa? Tahu lebih orang bersemayang jemaah itu lebih daripada orang sembahyang seorang. Tahu. Itu dinamakan hidayah. Dapat petunjuk. Dia tahu ni, kita tahu puasa, kita tahu sembahyang, kita tahu mengaji. Itu semua ialah hidayah. Belum lagi taufik. Apa maksud taufik tu? Nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita tahu. Kita tahu sembahyang, tapi kekuatan untuk nak sembahyang tu, itulah dinamakan taufik. Ramai je orang tahu sembahyang tapi tak sembahyang. Ramai juga. Dia tahu. Kalau tanya dia, orang Islam, rukun Islam tu apa? Solat tu berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? 4. Jawab pandai. Subuh berapa? Subuh 2. Maghrib apa? Maghrib 3. Tanya dia, tahu. Tahu tu dapat hidayah. Dia buat ke tak buat? Tak buat. Tak buat, itu tak dapat taufik. Jadi kita kena faham taufik dengan hidayah. Taufik ni ialah kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala yang bagi. Itu kita tahu taufik. Sebab tu kalau moga-moga kita dapat taufik dan hidayah. Hidayah tu petunjuk dengan ilmu apa semua tu. Taufik tu kekuatan kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Orang muda-muda belum tentu lagi boleh sembahyang berjemaah, padahal mereka tahu. Yang ada ni semua lapis-lapis atasan, lapis-lapis veteran sebagai contoh. Jadi contoh orang datang sini, tuan-tuan datang sini, perempuan datang sini, ialah kekuatan tu ialah kekuatan taufik. Ada pun orang yang tak datang, dia tahu kelebihan sembahyang berjemaah, itu dipanggil hidayah, tapi tak ada taufik. Walaupun dia main gym, walaupun dia masuk askar, badan tough apa, dia tak datang sembahyang subuh berjemaah, dia tak boleh buat. Tak boleh buat bukan apa? Kerana beberapa halangan. Itu tak apa, tiada dapat taufik. Bila dapat taufik, apa pun semua boleh buat. Walaupun orang tu merangkak ataupun jalan bertongkat, tetap juga boleh datang. Itu nak kata kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi yang ikhlas benda yang keduanya ialah apa dia? Kita berasa dalam hati yang kita boleh sembahyang ni taufik daripada Allah Ta'ala. Nak kena ada rasa macam tu. Sebab nak dapat apa? Nak dapat kesebenar ikhlas, kena ada rasa. Jadi apa? Kita sembahyang ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala ni beri kekuatan kita untuk solat Jumaat. Itu kekuatan. Kekuatan untuk melakukan ibadah solat berjemaah, itulah taufik. Tu kita kena, yang tu yang kedua. Apabila kita rasa Allah Ta'ala bagi itu, akan timbul perasaan dalam hati. Macam mana? Nanti kita bahas. Yang ni orang panggil apa? Yang umum dulu. Yang tu yang kedua. Dan ketiga, engkau melihat, sedap. Ketiga, engkau memelihara akan dia hingga hilang darimu dengan dia. Yakni apa dia? Seperti katalah dia ada ke dia tak ada ke, kita ikhlas. Jadi kita nak cerita macam mana? Jadi kalau nak cerita ni macam, tak maaflah kotor sikit, tapi nak cerita ikhlas tu macam orang sakit perut. Orang sakit perut, dia pergi qada hajat dekat sungai. Dia qada hajat dekat sungai, dia tak bilang pun najis dia buang tu banyak mana, tahi dia buang tu banyak mana, pergi berlalu gitu. Tak ada nak kira 1, 2, 3, tak ada kira. Jadi apabila dia buat tu, dia semata-mata nak buang. Lepas tu dia tak kira apa dah. Lepas tu tak ada dah sampai nak pergi beritahu kat kawan dia, tadi aku qada hajat banyak ni banyak. Tak ada sampai macam tu. Tu contoh. Tapi benda ni tak apa nak elok lah. Tapi nak cerita apa, nak kita mudah faham macam tu lah. Jadi kita buat benda apa pun, apa,
Dia datang ke tak datang ke, berlalu pergi ke dengan dia ke, jadi kita tak ambil tahu apa, yang penting kita buat. Seolah-olah tak ada apa-apa. Sama juga dengan kita sedekah. Jadi apabila tengok tabung masjid, rasa nak sedekah, lepas tu tak ada nak cerita Quran, tak ada nak fikir apa semua, tu ikhlas kita. Padahal kita pun RM1 pun dia tak fikir dah, aduh duit aku tadi banyak bubuh apa semua, tu tak sampai ikhlas lagi. Jadi kita ada duit, kita bubuh tu, kita pergi, kita dah tak ingat apa dah, dia berlalu pergi macam tu saja. Maka itu pun dinamakan ikhlas. Jadi itu kesempurnaan ikhlas. Yang paling penting kita mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa dia? Kita rasa yang ni Allah Taala bagi kat kita. Kena ada rasa macam tu. Aku boleh sembahyang berjemaah ni Allah Taala yang bagi ni. Kena ada rasa dalam hati. Lepas tu apa yang kita buat semua kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak fikir apa dah. Itu yang dikatakan kesempurnaan ikhlas. Adapun ikhlas yang paling bawah sekali, ni martabat ikhlas pula. Ikhlas yang paling bawah sekali ialah kita buat sesuatu tu kerana takut sesat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas juga, tapi martabat yang ketiga. Adapun yang kedua, ikhlas juga tapi kita apa? Nak masuk syurga. Aku buat ni sebenarnya nak kumpul pahala ni, nak masuk syurga. Ikhlas juga martabat yang kedua. Yang paling tinggi ikhlas ialah apa dia? Aku buat ni bukan sebab takut neraka, bukan sebab nak masuk syurga, apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling tinggi. Jadi benda-benda ni apa? Kita kena hadir benda itu, rasa dalam hati kita. Insya-Allah solat kita apa dia? Akan khusyuk. Bab kata Tok Menali lah. Kalau kita nak khusyuk dalam solat, sentiasa kita apa? Kita bersyukur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu kita sembahyang tu, biasalah fikiran kita, kejap ni subuh pula, sekejap lagi lepas ceramah, sekejap lagi dengan ustaz apa ceramah, nak pergi makan nasi lemak ni tengah sembahyang subuh ni. Kita lah, samalah kita semua. Tapi macam mana kita nak hilangkan benda tu? Kita kena hadir dalam kepala otak kita waktu tengah sembahyang tu, ya Allah banyak nikmat Engkau bagi, alhamdulillah. Ya Allah banyak salah aku buat, terimalah taubatku. Dalam tu je kita seolah-olah bercakap macam tu, insya-Allah akan menjadi khusyuk. Setengah orang tu dia bahaslah macam mana nak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab benda-benda dalam hati ni kita nak gambar tak boleh. Macam mana nak cerita tu tak boleh. Jadi kita di antaranya nak dapat kekhusyukan dalam solat tu, sentiasa kita rasa diri kita bersalah, yakni kita istighfar, yakni tanda kita bertaubat, dan alhamdulillah tanda kita syukur. Jadi tengah sembahyang tu Allahu Akbar, untuk baca alhamdulillahirabbil alamin, daripada otak kita melayang dan sebagainya. Ya Allah, kadang kita duduk dengar imam baca tu, daripada otak kita melayang ingat kuih apa semua tu, aku ni banyak dosa ni, astagfirullahaladzim. Tapi dalam hatilah, jangan duk cakap. Lepas tu pula apa? Aku rasa alhamdulillah, aku bersyukurlah dengan ada rumah, dengan ada anak, dengan ada harta, aku pula boleh sembahyang ni. Kena ada sifat macam tu untuk nak apa? Nak dapatkan khusyuk. Jadi apabila kita ada berasa macam tu, kita rasa kita diri hamba kita bersalah, yakni banyak istighfar, dan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang Allah Taala bagi kat diri kita, insya-Allah khusyuk. Daripada kita duk fikir benda lain, duk fikir nasi lemak, duk fikir tu, duk fikir ni, memanglah perut kosong, rasa lapar juga. Daripada nak lari kepada benda tu, baik kita fikir macam tu. Tengok sebenarnya kita duk fikirlah. Duk dengar imam baca sedap tu, mendayu-dayu suara dia apa semua tu. Sebelum otak kita nak ke lain, kita fikir benda tu. Aku ni banyak buat salah, ya Allah ampunkan aku. Rasa macam tu. Seolah-olah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pesan daripada Tok Nali. Di antara kita nak apa? Nak bagi khusyuk di dalam solat. Kemudian bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan ia hendak berbuat bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan ia hendak berbuat itu,
dan qadarnya, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang diri taufik akan dia. Ni di antaranya ialah apa dia? Apabila kita sembahyang tu mengetahuilah bahawasanya hendak berbuat dan qadarnya, supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan dia. Akan siapa? Akan hamba tadilah. Jadi macam tu juga, di antara kita nak ikhlas, nak dapat khusyuk dalam sembahyang, apa kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ni bagi taufik. Tadi duk tengah sembahyang tu, kita duk apa? Rasa syukur. Tadilah yang sebut tadi tu, rasa syukur. Apabila rasa syukur, ya Allah, aku ni berasa untung. Dah hati ni duk tengah sembahyang ni, duk berasa untung lah, ya Allah, kau bagi taufik ni, boleh aku sembahyang. Seolah begitu. Tambah pula sembahyang berjamaah, lebih-lebih lagi lah, aku ni lebih pada orang lain. Ini Allah Ta'ala bagi. Itu bukan masuk riak. Riak ni kita cerita ke orang kelebihan yang kita buat amal, yang tu lain. Yang ni kita apa? Kita rasa bersyukur sangat Allah Ta'ala bagi kita ni macam lebih pada orang lain. Sebab apa? Belum tentu lagi ramai orang yang tak boleh sembahyang berjemaah, sebagai contoh. Ramai lagi orang yang tahu sembahyang tapi tak sembahyang. Kita di antara Allah Ta'ala bagi taufik, bagi kekuatan untuk nak ibadah. Jadi apabila kita sembahyang tu, kita ada perasaan tu, maka itulah mendapat ikhlas dan khusyuk. Kita rasa syukurlah Allah Ta'ala bagi taufik kat kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi taufik kita, tak datang kita kat sini. Allah Ta'ala tak bagi taufik kita, tak sembahyang kita. Macam mana nak dapat ikhlas? Sekadar sembahyang saja. Jadi kita apa? Kita rasa syukur sebab Allah Ta'ala angkat darjat kita ni lebih pada orang. Belum tentu lagi orang boleh istiqamah untuk nak sembahyang. Kemudian iaitu di antaranya, kemudian maka bahawasanya sembahyang itu senyap telah menghimpunkan padanya beberapa bagai dari segala kebajikan, daripada af'al yakni perbuatan, dan azkar yakni zikir-zikir. Jadi kita nak kena tahu bahawasanya sembahyang itu ialah himpunan daripada beberapa perbuatan. Kita dah belajar sebelum ni, rukuk, sujud, apa semua itu perbuatan. Dan azkar, apa maksud azkar? Yakni zikir-zikir. Rukuk apa? Subhanahu wa ta'ala wa bihamdi. Ataupun sujud, subhanahu wa ta'ala wa bihamdi. Rukuk, subhanahu wa azimi wa bihamdi. Zikir, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu semua zikir-zikir. Jadi sembahyang itu ialah himpunan segala zikir-zikir dan perbuatan. Kita maklum tu. Kemudian maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang dan berkata ia Allahu Akbar, baru nak bahas. Sebelum ni kita belajar bab sembahyang daripada angkat takbir sampai salam. Jadi lepas ni musannif ataupun mengarang kitab ni dia nak bahas satu. Kita angkat takbir tu apa makna dia? Apa cerita dia? Apa yang ada dalam dia? Macam mana kita nak bayangkan angkat takbir tu mulai kita khusyuk? Baru dia nak bahas benda ni. Awal tu dia tanya berkenaan dengan hukum sujud macam ni sempurna, rukuk macam ni sempurna, duduk di antara dua sujud macam ni sempurna. Yang tak sempurna tu tak adalah batal, cuma tak sempurna lah. Yang sebelum ni kita belajar ni cara angkat takbir sempurna macam mana. Jadi yang sempurna kita belajar sebelum ni, kemudian yang ini kita nak satu-satu halusi. Secara orang panggil apa? Rahsia lah senang cerita. Kalau kita belajar belajar fiqh tu, angkat takbir macam ni, wuduk macam ni, rukuk macam ni, iktidal macam ni. Sekarang ni kita nak masuk satu bab, ialah nak membahaskan tentang perbuatan solat itu dengan rahsia-rahsia yang ada dalamnya. Nak kata ni lah Sonif punya jasa, dia nak bagi tahu kat kita apa dia rahsia-rahsia yang terdapat dalam solat tu.
setiap perbuatan dalam solat tu. Masya-Allah. Jadi kita tengok, perhati betul-betul. Maka hendaklah ia mengqarinah niatnya yang muktabarkan pada syarak, yakni nak membetulkan niat dia. Maka hendaklah dekat sini mewajibkan muqarranah. Muqarranah apa? Taqatarin, yakni bersamaan dengan niat. Kok mana pun yang kita belajar itu kena ni. Jadi angkat takbir Allahu Akbar, kok mana pun wajib kat kita ni, waktu angkat takbir tu niat betul dalam hati. Ada pun sebelum angkat takbir usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, sebutlah bagi penuh macam mana pun. Tapi bila angkat takbir ni Allahu Akbar, dah tu ada niat aku sembahyang subuh 2 rakaat, tara tu dah cukup dah. Tu wajib. Kalau yang sunat punya 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau sembahyang dengan makmum, kena sebutlah makmum. Kalau tak sah sembahyang kita. Sebab kalau kita sembahyang ikut orang tak niat makmum, maka solat itu tidak sah. Yang tu kita kena faham. Adapun kalau imam dia tak niat imam tapi orang ikut dia, sah. Jadi kalau kita jadi makmum, kau mana pun kena niat makmum. Kecualilah imam tu sembahyang Jumaat yang kita sering katakan. Jadi apabila kita angkat Allah, sebelum tu kita lafaz kita panjang. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tiba kita angkat Allah, waktu kita angkat tu dalam hati kena kata, dalam hati aku sembahyang maghrib, makmum 3 rakaat habis. Jadi yang wajib tu 3. Usolli fardhu maghribi, tu je wajib 3 tu. Dia panggil apa? Ta'yin qasad. Lagi satu apa lupa dah. Itu kita dah ada bahas dah berkenaan dengan bab niat. Jadi 3 tu je wajib. Kalau yang lebih tu semua sunat. Adapun lafaz ni usolli fardhu maghribi, kita tak angkat takbir lagi. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Sebut lafaz tu ialah sunat lain. Satu sunat. Adapun yang wajib kat mana? Wajib dengan masa kita angkat takbir. Muqarranah, sebab apa? Dia kena berserta dengan niat. Tu wajib. Itu kita kena faham. Jadi kita lebih pada orang lain, sebab apa kita kena faham ni? Allah, paling kurang pun usolli fardhu maghribi. Allah, usolli fardhu maghribi. Akbar. Jadi kita letak. Jadi itu dah memadai. Untuk apa? Untuk niat dalam hati. Tapi benda tu wajib. Kalau tak buat tak sah sembahyang. Sebab niat kena berserta. Adapun lafaz ialah sunat lain sebelum sembahyang. Yang tu kita nak tahu. Tapi ulama menyatakan lafaz tu sebab apa? Takut kita terlupa niat. Macam itulah kita bahas. Baru rakaat ketiga baru dia ingat niat. Tapi dia kena tambah lah. Macam tu lah. Tamat dia jadi imam ke jadi makmum ke, start daripada situ ada tambah berapa rakaat dia tinggal. Tak perlu sembahyang lain, cuma tambah je yang kita belajar sebelum ni. Jadi yang tu yang wajibnya. Apa dia? Apabila kita niat itu, angkat takbir itu berserta dengan niat. Okey, maklum. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri hikmat kepadanya, yakni kepada Tuhan. Jadi Allahu Akbar, kalau daripada segi zahir dia kita angkat Allahu Akbar. Macam mana kita ulang balik angkat takbir ni? Tangan nak dekat telinga, lebih kurang macam ni. Lepas tu tak rapat sangat, tak renggang sangat, biasa je. Lepas tu tak tegak sangat, tak bengkok sangat, tengah-tengah je. Seolah dia ada macam bulan sikit. Macam ni. Jadi angkat Allah. Jadi biasa je. Tapi yang tu ialah apa dia? Sunnah. Jadi kalau kita angkat lain pun betul, tak salah. Cumanya tak sempurna. Melainkanlah bagi perempuan. Khusus dekat negara Asia ni, sebab apa? Perempuan dekat sini pakai tuduk, pakai telekung.
Jadi nak angkat pun tak boleh. Jadi dia nak angkat tak boleh, sekadar dia boleh angkat lah. Tapi kita jangan anggap pula kalau perempuan angkat macam ni, tak. Dia sunat sama je lelaki dengan perempuan untuk takbir je lah. Jadi perempuan tu dia angkat sekadar sebab dia pakai tudung, dia pakai telekung tu, sekadar mana yang boleh. Tapi kalau dekat negara lain, negara Timur Tengah dan sebagainya, perempuan tak pakai telekung. Dia tutup tangan apa semua tu. Tutup tangan, dia pakai baju lengan panjang, lepas tu pakai tudung tu, dia sembahyang macam tu je. Jadi dia boleh angkat sama macam lelaki. Jadi takbir sama je, angkat takbir. Adapun ketika rukuk sujud di apa semua, itu ada beza sikitlah. Dia ada sunat-sunat tertentu untuk kaum wanita. Jadi apabila kita angkat saja Allahu Akbar, di samping kita niat tu, barulah kita kena ada timbul dalam perasaan kita, ialah kita angkat takbir ni menyatakan kita sedang berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata awal tadi kita kena ada rasa syukur. Kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku buat ni kerana apa? Kena syukur. Jadi hati tu kena apa? Kena ada rasa. Sebab tu tadi dia kena berasa dalam hati. Allahu Akbar. Kita kena ada rasa dalam hati kita ni menghinakan diri kita menjadi hamba dengan Allah Ta'ala yang Maha Besar. Kena ada benda tu. Sebab apa? Nak capai khusyuk ni. Jadi kita ni lebih sikit lah daripada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Antara tu je. Tapi kita nak dapat benda tu, walaupun kita sembahyang 5 minit. Orang lain sembahyang 5 minit, kita sembahyang 5 minit, kita dapat lebih lagi. Sebab apa? Kita menghalusi. Jadi kita angkat ni Allahu Akbar, seolah-olah kita ni hina, lepas tu Allah Ta'ala yang paling besar. Sambil kita angkat tu, sambil kita duk bayang fikiran kita, aku ni syukur kepada Allah Ta'ala. Macam-macam dia bagi kat aku nikmat. Kena ada rasa macam tu. Lepas tu pula Allah Ta'ala bagi taufik kat aku, kekuatan aku boleh sembahyang, orang lain pun tak boleh sembahyang. Contoh, lepas tu pula dia kata aku ni banyak salah depan Tuhan, Tuhan bagi aku macam-macam. Jadi kita rasa diri kita bersalah. InsyaAllah daripada awal mula tu pun nak sampai khusyuk datang tu. Tak ada memikir pusing ikut mana dan sebagainya. Lepas tu pula maka hendaklah dia sekali, maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih azam. Azam apa? Azam yang tinggi. Dan ajal, yakni azam dan ajal, yakni terlebih besar. Jadi kita angkat tu, kita fikir tak adalah orang paling tinggi, tak adalah benda yang paling tinggi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada benda yang paling azam, yang paling mulia, yang paling besar, yang paling azim melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha agung. Jadi kita angkat tu ada rasa macam tu, insya-Allah. Tu daripada permulaan. Maka hendaklah benar hatinya. Apa? Yakin. Kena yakin, saya yakin-yakinnya. Jadi dekat sini apa-apa saja yakin. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab digelar sebagai Al-Faruq. Sebab apa? Sebab dia yakin terus. Faruq apa? Farqun maksud kata apa? Beza. Jadi dia tahu benda ni elok, benda ni tak elok, habis. Pada satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia masuk bertemu jumpa Nabi SAW. Maka ketika berjumpa dengan Nabi SAW, daripada isi Nabi tu cakaplah isi Nabi ni suara tinggi daripada Nabi. Duk sembang apa tahu. Jadi suara dia tinggi daripada Nabi, Nabi tu dengar rendah sikit suara dia. Tapi bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk, dia masuk dalam rumah Nabi SAW, senyap terus isi Nabi. Jadi Nabi bagi tahulah, tadi sebelum kamu masuk tu isteri aku, isteri aku, tak tahulah diorang ni isteri Nabi ni duk sembang apa, tinggi suara lebih daripada Nabi lagi. Apabila Sayyidina Umar masuk tu, maka suara mereka itu apa?
senyap terus. Jadi Sayyidina Umar biasalah, dia cakap dengan yakinnya, wahai musuh-musuh Allah. Cakap musuh tu Sayyidina Umar. Tidakkah mulia dengan Nabi? Macam itulah lebih kurang ayat dia. Maka Nabi SAW jawab, demi umbun-umbunku dalam gegaman Tuhan, gegaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Sayyidina Umar ni cakap, kalau kamu lalu dekat lembah, syaitan ada dekat lembah tu, maka syaitan pun pergi tempat lain. Seolah macam tu nak kata dekat Sayyidina Umar. Sebab apa Sayyidina Umar jadi macam tu? Sebab yakin. Tu je yakin. Dia bila dia masuk ni tak kira apa dah. Dia masuk Islam tu, dia kata kita ni benar. Mereka tu salah. Nabi kata salah. Jom pergi perang terus. Pergi bunuh terus. Sebab apa? Salah. Sebab apa? Dia yakin. Masuk tu terus yakin terus. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yakin tu lah kita nak masuk dalam diri kita. Sebab tu tak kisahlah orang yang khusyuk dalam solat, orang yang betul-betul khusyuk dan sebagainya, Allah Ta'ala bagi karamah kat dia. Yang tu tak pelik. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada yakin. Apabila yakin tu, benda pelik-pelik datang. Apabila yakin, benar-benar yakin tu, dia nak buat kerja, semua Allah Ta'ala tolong dia mudah. Tapi kena yakin lah. Sebab tu tahap yakin tu ialah tahap yang tinggi. Martabat yakin tu martabat yang tinggi. Ainul yakin, hakul yakin. Jadi dekat sini pun kita kena yakin betul-betul dekat sana, ya Allah, kau ni memang yang paling besar lah. Seolah macam tu. Kena ada timbul rasa yakin 100%. Serah dekat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam hati tu rasa yakin, insya-Allah. Tu di antaranya yang nak dapat apa? Nak dapat kita khusyuk. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba Allah Ta'ala, bahawa aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan senya ia telah berhadap atasku. Yakni maka kita mengetahuilah bahawasanya Allah Ta'ala itu yang maha besar. Lepas tu pula kita menghadap Allah yang maha besar. Tapi kena ada dengan perasaan yang betul yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita nak dapat power, nak dapat apa? Nak dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tengok orang itu mendapatkan karamah wali Allah. Kadang dia tara tu je, bukan tara tu, maksud kata tak adalah macam amalan zikir sampai juta kali apa. Tapi dia buat satu benda tu ialah benda yang penuh yakin. Sama juga pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Dulu ada seorang sahabat tu, Nabi bagi tahu dekat apa? Dekat para sahabat, itulah ahli syurga. Dia kata kejap lagi ada ahli syurga datang. Maka seorang sahabat tu masuk. Apabila masuk tu, biasalah sembahyang 2 rakaat tara tu lah. Lepas tu yang sahabat ni nak tengoklah yang dikatakan ahli syurga ni macam mana amalan dia. Amalan dia tu tara mana? Amalan dia tu yang dikatakan ahli syurga. Maka seorang sahabat tu pergilah ikut dia, nak bermalam dengan dia, nak tengok. Bila masuk pada waktu malam, bila tidur pada waktu malam, yang sahabat yang ikut dia tu buat tahajud apa? Tengok orang tu tak buat tahajud pun. Ni tak ada apa ni. Tapi apa kelebihan ahli syurga? Bangun sembahyang gitu je. Pergi pasar beli ikan apa, contoh. Macam hidup seharian biasa. Tapi dia pun pelik, macam mana Nabi boleh anggap dia, boleh mengatakan, sebab Nabi tak pernah bohong. Sifat Nabi ialah benar, sidik. Kalau dia kata ahli syurga betul lah dia tu. Tapi bila sahabat tu jadi heran, nak tengoklah, kotlah malam-malam tahajud sampai ke pagi dan sebagainya, tak ada juga. Sembahyang pun tak adalah macam nak lebih-lebih, tara tu juga. Tapi apabila ditanya dan sebagainya, dia buat sesuatu perbuatan itu dengan yakin. Maka apabila dia buat satu perbuatan itu dengan yakin, termasuk daripada dalamnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, syurga terus, tak ada apa dah. Sama juga kalau kita buat benda-benda apa, benda-benda ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat ke, mengaji dan sebagainya, tapi tidak timbul perasaan khusyuk, tidak timbul perasaan ikhlas, tidak timbul perasaan yakin, hanya semata-mata nak riak kepada orang lain dan sebagainya, badan tu je.
Jadi tak naik martabat langsung lah. Sebab itulah benda kita buat sikit, paling kurang pun kita boleh istiqamah untuk apa? Untuk sembahyang berjemaah, kalau boleh lah. Saya cakap ni belum tentu lagi boleh, susah juga. Jadi sebab apa, kita ni sama je. Saya pun lebih kurang juga, sama je. Mungkin tuan-tuan lebih daripada saya boleh istiqamah untuk apa? Solat. Tapi nak menceritakan yang boleh di antaranya nak naik martabat tu ialah apa dia? Kita kena yakin dengan perbuatan kita seyakin-yakinnya. Seolah kita sembahyang tu memang kita kena apa? Ya Allah, Kau lah yang paling azim, Kau lah yang paling besar. Kena ada perasaan yakin tu. Tu dia nak dapat martabat tu. Martabat yakin. Memanglah kita yakin je, tak adalah ni. Tapi nak betul-betul sampai martabat tu, perlu kita buat je tu. Dalam ibadah tu kena ada kita cakap dalam hati kita, ya Allah, aku memang yakin betul, ya Allah, Kau tu yang maha besar, aku ni lemah. Kena ada benda macam tu. Paling kurang pun kena ada benda berasa dalam hati lah. Kalau sekadar kita tahu kita belajar ni, kena yakin, lepas tu yakin mana Allah, lepas tu semuanya macam biasa je, tak jadi. Sebab benda-benda yang disebut ni, apa yang disebut ni, kena rasa dalam hati baru jadi. Kalau sekadar kita belajar macam ni apa, tak jadi. Kalau tidak ada berasa dalam hati. Jadi disebutkan ikhlas apa semua, yakin semua tadi tu, kena berasa dalam hati waktu kita sembahyang. Bukan sekadar kita tahu. Tahu tu tahulah. Tapi kalau kita ada berasa dalam hati apabila kita sembahyang, itulah nak cerita dalam ni. Kita tambah sikit lagi 5 minit ya. Sebab saya lewat. Boleh je? Okey. Maka apabila mengangkat dua tangan kepada kedua telinganya, telinga hamba tadi tu, mengisyaratkan ia hendak melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa? Ni cerita angkat takbir je. Apabila Allahu Akbar, apabila kita sebut Allahu Akbar tadi tu, yang di antaranya kita kena niat waktu apa? Waktu kita angkat takbir tu. Lepas tu dia isyarat ni, nak cerita isyarat ni, apabila kita angkat tangan dekat telinga ni, kita melepaskan benda-benda yang syirik selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada berasa benda tu. Yang saya sebut ni semua berasa. Jadi Allahu Akbar. Jadi bila angkat tu, kita kena ada berasa bahawasanya kita melepas daripada benda yang lain. Hanya semata kita apa? Nak menyembah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu semua tak betul. Satu. Lepas tu apa saja yang kita fikir dekat dunia ni, semua dah buang dah. Buang sekejap. Kita sembahyang 5 minit, buang 5 minit. Allah sampai dalam hati tu, ya Allah, Kau ya yang Tuhan ku sembah. Masalahnya kita menafi kepada ada lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafi terus. Dalam masa yang sama juga kita angkat tangan tu, kita menempelak, kita apa? Kita seolah-olah menolak daripada benda-benda dunia ni pada waktu tu. Nak dapat? Ya, tapi susah. Macam mana? Kena berlatih. Ulama nak khusyuk pun dia kadang sampai berpuluh tahun baru dapat benda ni. Jadi benda-benda ni apa? Kena berlatih. Kemudian apabila membaca Subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Jadi lagi sekali, kemudian apabila membaca Subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan
dan kekurangan, bahawasanya ia mempunyai baginya segala puji. Okey, sampai situ dulu. Okey, jadi kalau kita kita tak sebut yang tu pun, jadi Allahu Akbar. Jadi kita ingat benda-benda tu dah semua terlepas, benda-benda tu semua semua yang selain daripada Allah Taala tu semua kita buang. Di antaranya kita masuk Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan. Akbar. Tapi benda ni kena apa? Kena berlatih. Insya-Allah. Sekadar tu kalau yang bawah tu kita nak bahas, mungkin ambil masa yang panjang juga. Jadi paling kurang pun hari ni kita belajar bab macam mana nak ikhlas, bab macam mana kita nak angkat takbir, permulaan dulu. Lepas ni kita tengoklah apa dia takbiratul ihram, apa dia rukuk, sujud, apa semua tu yang rahsia-rahsia dalam tu untuk mendapat kita ni tahap hakul yakin. Lepas tu kita ni sampai tahap sampai tahap lazatnya solat itu. Nak sampai tahap tu. Tapi kita kena berusahalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bagi taufik kat kita, kekuatan kita untuk untuk nak melakukan solat dengan sempurna, dengan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.